Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada malam ni, malam yang ke-7 daripada bulan Safar 1442 Hijrah. Mudah-mudahan dengan beradanya kita pada malam ni mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, bila kita sampai pada malam yang ke-7 bulan Safar, ini bermakna kita dah melalui 36 hari daripada tahun 1442 Hijrah. Jadi bagi tahun ini masih berbaki lagi 11 bulan lebih kurang, tapi itu baki untuk tahun. Adapun untuk kita, wallahu alam, boleh jadi berbaki 2 bulan, boleh jadi 4 bulan, boleh jadi 10 tahun ke 20 tahun. Wallahu alam, semuanya dalam ilmu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita hanyalah kena bersedia untuk bertemu dengan ajal yang telah ditakdirkan Allah, kerana kematian itu akan datang sama ada kita bersedia ataupun tidak. Dia akan datang untuk melaksanakan janji yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sentiasa ready, kena sentiasa bersedia, kerana kita tak tahu bila nak mai kematian tu. Dan bila kita baca berita, kita dengar tragedi yang agak tragis, 4 sekawan yang tidur dalam kereta, menyebabkan ada gas yang bocor, menyebabkan 3 daripada mereka dah meninggal dunia, seorang lagi masih kritikal. Jadi ini benda yang tak dijangka. Siapa sangka umur yang begitu muda dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian tu dia mai dalam keadaan kita ready ataupun tidak, dia akan datang. Jadi kita nak kena sentiasa dalam keadaan bersedia dengan amal dan kebaikan. Dan tuan-tuan, sebab tu contoh yang mudah kita sebut, kereta yang mewah, yang canggih, bukan semata-mata boleh pecut laju, bukan. Tetapi kereta yang mewah, yang canggih, yang hebat adalah kereta yang boleh kita pecut laju dan kita boleh brake terkejut tanpa kereta tu melelong. Ini kereta yang canggih. Jadi kereta banyak boleh laju, tapi bila brake terkejut, melelong. Atau ada yang aksiden, ada yang terbalik, ada yang berlanggar kerana brake terkejut. Tapi kereta yang canggih, yang betul-betul hebat, saat tengah laju tiba-tiba brake mengejut dan dia boleh kawal, kereta dia tak lari. Antara kereta yang mewah boleh brake mengejut, antaranya Perodor Viva. Hak saya naik itulah, tu yang main lambat tu, kerin ayak 3 kali buhayak lah, penat. Jadi tak apa lagi, kita buhayak ni bayar apa. Cuma kereta yang mewah, yang canggih, tengah laju brake tak melelong. Itu baru betul canggih. Kita pun kena canggih macam tu juga. Saat brake, maksudnya mati, dan dalam keadaan kita tak melelong. Masalahnya sekarang, kalau Allah cabut nyawa sekarang, melelong je dah. Tak tahu nak pergi tak mana. Dalam kubur pun tak tahu macam mana, ke akhirat macam mana. Sebab amalan yang kita buat tak banyak. Bahkan maksiat dan dosa kita menimbun. Jadi kalau brake terkejut, jahanam. Jadi kita nak kena sentiasa ready. Kalau Allah cabut sekarang ni pun, sekurang-kurangnya ada dah amal bekal yang kita boleh bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan yang kita boleh buat, amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, amalan yang sangat indah, yang sangat comel. Kerana disebutkan dalam hadis, Nabi pernah tanya kepada sahabat-sahabat Nabi pada satu pagi, antara soalan yang Nabi ajukan, man asbaha minkumul yawma sha'iman, siapakah di kalangan kamu yang berpuasa pada pagi ini? Siapa dia? Dalam ramai-ramai itu Abu Bakar angkat dengan saya puasa ini. Ditanya pula soalan kedua, ramai-ramai kamu siapa yang iring jenazah sampai ke kubur? Dalam ramai Abu Bakar dengan saya ikut dah sampai kubur.
Siapa yang dah jamu orang miskin makan? Abu Bakar angkat dengan saya dah. Siapa yang dah ziarah orang sakit? Abu Bakar angkat saya dah. 4 soalan tu Nabi tanya, semua Abu Bakar angkat tangan jawab. Dia buat dah. Pada waktu pagi. Dan bayangkan pagi pun banyak dah amal dia buat. Bayangkan tengah hari macam mana? Petang macam mana? Malam macam mana? Maksudnya kehidupan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sepenuhnya dipenuhkan dengan amal kebaikan. Pagi-pagi boleh buat penuh lah. Tu Nabi dah nyampak tu. Kalau Nabi tanya lagi, tobat dia jawab lagi. Abu Bakar ni. Dan Nabi kata siapa yang berhimpun 4 ni, maka tak ada tempat lain melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala bagi dia. Rupanya amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah amalan yang akan bawa sampai syurga. Jadi buatlah. Salah satu tak boleh buat 4-4, buat salah satu. Puasa sunat, sila. Siapa yang boleh puasa, sila. Ibu-ibu yang memang dah umur lanjut, dah umur 60, memang makan tak lalu dah. Tak boleh puasa. Daripada lapang saja buat apa? Jadi ambil peluang tersebut berpuasa. Makan tak lalu dah. Puasa sunat, tuan-tuan jangan pandang lekeh dengan sunat lah. Sunat ni dia menampung yang wajib. Puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, semuanya ini menampung yang wajib. Kalau ada lubang, ada lompang dan sebagainya, sunat ni akan tampung balik. Kapal kalau ada lubang, dia tak boleh belayang atas laut, boleh karam, air masuk. Tapi kalau tampung, selesai. Tampung ya. Kereta kalau tayar bocor, tayar masuk paku. Jadi tak boleh jalan, angin keluar, bahaya. Dia nak bawa nak tukar tayar ke? Tak payah. Tengok boleh tampung tak? Boleh. Dia akan cabut paku, kemudian dia masukkan getah. Getah tu RM5 ni. Bubuh getah tu, pam angin, elok balik. 3 bulan lepas tayar saya masuk paku. Saya pergi kedai, dia kata tak payah tukar, boleh bubuh, boleh tampung. Cabut paku, bubuh getah RM5 sampailah. Kalau tak percaya, sekali kita amal main pergi tengok. Kesan mudah. Jangan pandang lekeh dengan RM5. Kalau tak ada RM5 tu, tak bubuh tampung tu, tak berjalan kereta tu. Lepas tu jangan pandang lekeh dengan sunat, dia menampung yang wajib. Apa soal sunat? Ramadan kita mungkin ada lompang, ada lubang, ada tak kena, sambung dengan wajib, sunat. Ni sebagai tampung. Baik, 36 hari dah, sebulan 6 hari dah lalu pada tahun yang baru. Baik, tuan-tuan tanya diri masing-masing, berapa hari puasa? Saya abang terus terang, 36 hari sehari ya puasa sunat, 10 Muharram. Tu pun pasal abang kau orang kata suruh puasa, takkan kita tak puasa? Nak puasa 36 hari, satu tu, sehari tu je puasa. Ada orang 36 hari dah, sehari tak puasa lagi sunat. Maksudnya dia tak beramai dengan puasa sunat. Ada orang yang boleh puasa, sila. Ada orang payah. Saya antara orang yang payah puasa sunat, payah. Ada orang ajak keluar makan sikit-sikit, ada orang ajak minum. Jadi nak kena ra'i. Dan saya takkan tolak kalau orang ajak. Kalau tak percaya, try ajak lagi. Puncak mutiara dah kan. Berani ajak lah, tengok. Tak berani no. Nah. Jadi bubuh ayah dirahmati Allah sekalian, siapa boleh puasa, sila. Teruskan dengan puasa sunat Isnin Khamis. Kerana tu amal yang kita kumpul sebelum kita balik jumpa dengan Allah. Sila. Puasa sunat ni mudah. Nak niat lepas subuh pun boleh. Kita tak cadang pun nak puasa, tapi lepas subuh bangun sembahyang tidur balik. Lepas tu bangun-bangun pukul 10. Gaya nak makan apa tak ada. Nak makanan tak ada, minuman tak ada. Jadi kalau lapar saja ambil puasa. Jadi dia niat celah tu, tak apalah, aku berpuasa. Pukul 10 pagi baru niat puasa, sah untuk puasa sunat. Dengan syarat tak minum walaupun setitik air dan tak makan walaupun sebiji beras. Tapi kalau dah kena dah putu mayung 4 bungkus. Lepas tu balas lagi putu pirin. Lepas tu orang kena lagi kari 4 pusin 4 habis kurang. Lepas tu nak niat puasa. Banyak jentik muka. Tu tak boleh dah lah. Tapi kalau tak makan walaupun sebiji, tak minum walaupun setitik, boleh niat puasa sunat. Boleh. Sila siapa boleh. Tak boleh puasa sunat. Yang kedua Abu Bakar buat apa? Ikut jenazah sampai kubur. Ziarah. Dengar ada orang mati, kita pergi sembahyang mayat. Kemudian kalau boleh ikut sampai ke liang lahat. Buat kerja. Tolong masuk keranda dalam tu kalau liang kan, tolong kambuh kan. Buatlah kerja apa pun. Tu amal. Pahala besar. Oh, dia kata saya tak boleh. Saya ni kalau puasa sunat tak boleh dah. Dia memang tak boleh puasa sunat, tak boleh lapar, gastrik. Ada orang tak boleh puasa lah. Doktor beritahu tak boleh. Kamu tak boleh puasa. Kalau kamu biar perut kosong, jahanam. Puasa. Ada orang tak boleh puasa. Baik, tak boleh puasa, buat ambil doa.
ikut pergi kubur. Oh, dia kata kalau pergi kubur malam tak tidur. Dia tak berani. Ada orang jenis takut dengan kubur, dia jenis takut tak ada benda, tak ada sebab nak takut. Baru ni ada seorang lelaki nak pergi kedai, duit tak bawa, on the way dalam jalanan duit, Allah cari duit tak ada. Dia pun telefon kakak ni, main tak duit tak? Nak aku malas balik lah. Duduk tahu lah, ni tunggu kat kaki bukit ni, main tak sat duit, tak larat nak balik lah, nak U-turn jauh, main tak lah. Dia tunggu kakak dia main tak duit. Sambil tunggu, dia nampak ada Cina duduk belakang rotah duit kertas tu. Dia bertanya Cina, tengah buat apa? Cina kata tengah bakar duit kertas, bukan duit putih, duit kertas. Untuk apa ni? Bakar duit ni kami akan hantar kepada keluarga kami yang dah mati tu. Tu kepercayaan mereka. Gitulah lebih kurang. Bakar duit tu, seolah-olah duit tu mereka akan hantar pergi kat hak mati tu. Jadi dia tanya, lu tengah buat apa ni? Gua sedang hantar duit pergi kat keluarga gua yang dah mati. Cina tu tanya dia pula, lu sedang buat apa pula? Gua sedang tunggu keluarga gua hantar duit mai. Mampu Cina dia lari terus. Jahanam dah. Orang hak tunggu dia orang mati dah. Maknanya dia ni mati dah, ni duk tunggu duit keluarga dia hantar, lari terus dia tak pasal. Maknanya ada orang yang takut tak ada sebab. Tak ada takut nak takut apa. Jadi ada orang dia takut nak pergi kubur, tak berani dan sebagainya. Baik, tak boleh buat yang kedua, buat yang ketiga. Abu Bakar buat apa? Jamu orang miskin makan. Puasa sunat tak boleh, nak ikut bayar kubur pun tak mampu. Rajin-rajin jamu orang miskin makan. Kita yang ada malam ni kategori sederhana. Walaupun boleh jatuh miskin, boleh masuk dalam kategori miskin, tapi kita bahasa mudah, sederhana lah, senang. Kaya sangat pun tak, miskin sangat pun tak. Tengah-tengah. Maksudnya kalau nak rasa nak makan KFC, boleh beli. Rasa nak cuti, boleh bawa keluarga jalan-jalan. Adalah duit. Nak kata banyak tak, tapi ada lah. Kalau anak berasa nak makan KFC, boleh pergi beli. Boleh. Duit tu ada. Orang miskin tak boleh. Tak ada duit. Anak dia kata, mak nak KFC. Mak dia kata tak sedap lah. Lepas celup tepung apa, tak tahu. Padahal bukan pasal tak sedap, pasal tak ada duit. Tapi mak dia akan kata nukuk ni. Kerana tak mampu nak beli. Kita mampu, sederhana. Baik, kita yang sederhana ni, kalau pergi makan orang belanja, syok. Kita ada duit boleh bayar. Tapi kalau ada orang tolong bayar, seronok lah. Allah awak tak seronok. Syok kita. Sebab sik duit, tak kena bayar. Baik, kalau kita pun seronok dah orang belanja, orang miskin macam mana? Lagi mereka seronok, lagi mereka happy. Gembirakan hati orang Islam ni satu benda yang sangat besar ganjaran dia. Bagilah. Sekali-sekala tengok ada orang miskin, pergi beli KFC 2-3 kotak, hantar pergi. Makan nak apa. Kalau harap mak dia beli, tak beli dah. Tak ada duit. Kita tahu, kita kenal. Bagilah anak-anak dia makan. Jamu. Di Merbuk ada seorang Pak Long, dia akan belanja orang tiap Rabu malam Khamis. Saya boleh tahu sebab saya pergi makan Cakotiau. Gaya nak bayar, dia kata tak payah bayar Ustaz. Pak Long tu bayar lah. Dan dia akan bayar tiap Rabu malam Khamis. Malam ni lah Rabu ni. Dan start pada hari tu saya tak akan tiap Rabu saya akan makan. Saya balik saya makan. Kita kena cerdik. Dah, nak abang apa tengok dia cari jalan. Maknanya nak belanja tiap malam tak mampu kan, ada duit banyak sangat. Jadi dia buat plan Rabu malam Khamis. Mungkin hari tu istimewa bagi dia. Boleh jadi. Adalah hari birthday Sabah kan. Ada sejarah ke hari tersebut hari Rabu ni. Setiap hari Rabu dia akan belanja orang makan. Bukan semua ikut dia. Dia main makan, dia tengok siapa yang main sama dia bayar. Tu amal. Dia buat cara tu. Jumaat baru ni hujan lebat. Saya balik kalau subuh, tengok ada orang duk tembak roti canai. Oh sedap ni kau roti canai tengah sejuk-sejuk ni. Berhenti order 10 biji. Abang kakak mu ada di rumah. Tengah duk tunggu ada orang lintah. Dan di tangan dia saya nampak ada note RM50. Dia bawa sorot tapi saya kening saya nampak lah. Rainbow, mata kena tajam. Keling tu nampak dah ni RM50 ni. Nak tengok dia nampak benda tambah. Dia tepuk bau orang habaq roti canai, dia suar RM50 dan dia kata macam biasa. Lepas tu dia belah. Siap roti canai 10 biji nak bayar? Dia kata tak bayar. Ada orang bayar lah. Siapa bayar? Pak Long tadi tu. Dia belanja 50 biji. Siapa? Dia pun tulis lah. Abang apa 10 biji? Tulis 10. Ini 5. Anu 3. Dalam lingkungan 50 semua free. Ada orang bayar lah. Kalau 51 hak ke 51 bayar lah. Tak masuk dah dalam list 50 tu.
Maksudnya Pak Long tu belanja 50 biji, saya dapat 10 biji. Hari tu roti canai paling sedap. Bak makan paling sedap roti hari tu. Poin saya nak abang apa? Dia sebut macam biasa tu. Maksudnya bukan hari tu je buat. Biasa dah buat. Mungkin tiap hari Jumaat. Tak apalah. Kita duk tengok orang duk belanja, orang buat macam tu. Kita bila nak buat? Tu amal dia. Jamu orang makan. Sila. Ada duit jamu. Baik, nak puasa tak boleh. Nak ikut orang pergi kubur tak mampu. Nak jamu orang makan tak apa, nak ada duit. Buat yang ketiga, ziarah orang sakit. Tu pun amal soleh. Dengar ada kawan-kawan kita sakit, ada kenalan kita yang kurang sihat, pergi ziarah. Bagi semangat. Orang sakit, bila diziarahi, dia akan rasa disayangi. Oh, rupanya ramai lagi sayang kat aku. Semangat dia untuk semakin sembuh. Pergi bagi semangat. Biar dia tahu yang kita sayang dia. Kita ingat kat dia. Jadi kalau dia sakit, tak ada siapa main melawat, tak ada siapa ambil tahu, tanya khabar, dia akan rasa down. Rupanya orang tak kisah langsung kat aku, no? Ni dah dia sakit, kita pergi ziarah dah. Dia tahu orang masih nak kat dia, ingat kat dia. Dia masih diperlukan. Jadi dia akan bersemangat. Cuma kena mengaji jugalah, adab ziarah. Bila boleh ziarah, bila tak boleh. Penyakit apa boleh, penyakit. Bukan semua sakit boleh ziarah. Kawan tu baru disahkan positif COVID-19. Nak pergi ziarah. Nak cari mampu. Aduh, tak boleh. Tanya kawan awak, tak mai 2 malam tak nampak ni. Tanya-tanya jiran, katanya sakit gigi. Kawan tu tak mai sakit gigi. Kita pun pakat 4 orang naik sebiji kereta, pergi ziarah. Pak-pak kena menendang. Sakit gigi nak makan tak boleh, tidur tak boleh, duduk tak boleh. Nak pergi ziarah. Sakit tu tak boleh kacau. Nak carilah tengok sakit apa, bagi kita ambil maklumat, pergi ziarah. Kalau kamu tak boleh ziarah, hantar WhatsApp, telefon, bagi gambaran, kita ambil berat pasal dia. Itu pahala besar. Jadi mukadimah kita yang sebut pada malam ni, ibu-ibu ayah sekalian, pakat-pakat beramai cari bekal untuk kita buat balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kematian tu akan datang anytime. Ready ataupun tidak, dia akan mai. Jadi nak kena sentiasa bersedia. Biar pilih orang nak kata apa pun, kita cari amal kita ya. Beramal dengan amal kebaikan, ikhlas lillahi taala, buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan jadi amal kita. Orang nak kata apa pun tak apalah. Tu orang punya pasal. Tak boleh nak alang mulut orang. Niat kita lillahi ta'ala semata-mata kerana Allah, kita aja tahu. Kita buat ni kerana Allah. Cukup. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kita sambung pada malam ni kisah para Nabi. Dan malam ni kita sampai pada kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Pada pertemuan lalu kita dah sebut kisah Nabi Zulkifli. Dan malam ni kita sambung kisah Nabi Yunus alaihi salam. Mudah-mudahan ada manfaat. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nama baginda disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang daripada Rasul. Ini dalam surah As-Saffat. Tuan-tuan, dalam Quran ada 114 surah dan satu surah ada nama surah Yunus. Maknanya terus surah tu sempena nama Nabi Yunus alaihissalam. Jadi nama Nabi Yunus ada 4 kali dalam Quran. Antaranya salah satunya dalam surah Yunus ayat 98. Ada perkataan Nabi Yunus, nama Nabi Yunus alaihissalam disebutkan dalam ayat tu. Kemudian ada dalam surah Al-Anbiya. Ini cerita Nabi Yunus alaihissalam ketika duduk dalam perut ikan. Apa yang Nabi Yunus sebut? Kalimah yang Nabi Yunus sebut, subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ayat ni ada dalam surah Al-Anbiya. Cuma tak disebutkan nama Yunus, cerita Nabi Yunus. Kemudian ada dalam surah As-Saffat nama Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian disebutkan lagi kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam surah Nun. Ini juga disebutkan antara cerita cerita Nabi Yunus dan dalam surah Al-Qalam. Ni antara surah yang terdapat nama dan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Baik. Ahli sejarah tidak pernah menyebut tentang nasab baginda dan asal usul baginda daripada Bani Israel yang bersambung kepada Bunyamin bin Ya'qub alaihi salam. Jadi Nabi Yunus keturunan Nabi Ya'qub mai daripada anak bernama Bunyamin. Bunyamin ni adik-beradik seibu sebapak dengan Nabi Yusuf.
Nabi, saya dah cerita banyak kali dah, Nabi Yaqub ada 2 orang bini dan 2 orang hamba perempuan. Maksudnya ada 4 perempuan dalam hidup Nabi Yaqub, 4 orang. Daripada 4 perempuan ni lahirkan anak Nabi Yaqub seramai 12 orang. Dengan dia ni 2 orang, dengan dia ni 4 orang, macam itulah, campur-campur ada 12 orang. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam dapat anak bernama Yusuf dan Bunyamin daripada seorang perempuan. Isteri Nabi Yaqub yang bernama Rahil. Jadi Rahil ni dapat anak 2 orang dengan Nabi Yaqub, iaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin alaihi wassalam. Hak bini muk 2 pula dapat berapa orang? Jadi campur 2, campur 5, campur 3 macam tu, campur-campur ada kat 12 orang. Jadi Nabi Yunus alaihissalam dia mai pada keturunan Bunyamin. Anak Nabi Yaqub juga, cuma bukan mai pada Yusuf, mai pada Bunyamin. Juga keturunan Bani Israel. Ini keturunan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan Nabi Yunus alaihissalam dilahirkan di Iraq. Baginda diutuskan kepada penduduk Ninawi. Ini sebutan dalam bahasa Melayu, Ninawi, yang berasal daripada kawasan Mosul di Iraq. Dan kaum baginda menyembah berhala yang bernama Ishtar. Baik, tuan-tuan, kampung Ninawai yang disebutkan ni tuan-tuan, pun Ninawi, dalam tulisan Nurumi disebut Ninawi. Yang kita duduk dengar nama Ninawai. Ini duduk di Iraq. Tuan-tuan dirahmati Allah, kampung ni kita pernah dengar dalam kisah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke bumi Taif, tiba-tiba penduduk bumi Taif lawan Nabi. Nabi nak pergi minta bantuan, nak dapatkan bantuan pertolongan, tiba-tiba Pok Taif pun hentam Nabi, punggai batu dan sebagainya. Jadi Nabi berehat di satu tempat. Tengah berehat tersebut datang seorang pemuda memberikan sedikit makanan, katanya buah anggur, bagi kat Nabi. Dia tengok Nabi, bagi. Jadi Nabi tanya kepada lelaki tersebut, nama kamu siapa? Apa nama kamu? Dan katanya, nama saya Adas. Kemudian Nabi tanya, kamu mai dari kampung mana? Kamu ni mai dari kampung mana? Jadi kawan tu pun kata, saya mai dari kampung Ninawai. Lelaki tu kata, saya ni mai dari kampung Ninawai. Bila Nabi dengar macam tu, kata Nabi SAW, oh, Ninawai ni kampung Yunus bin Matta. Kawan tu dengar-dengar terkejut terus. Tak pernah siapa tahu. Tak ada siapa tahu Ninawai ni kampung Yunus. Macam mana kamu boleh tahu? Ni cerita lama dah ni. Yunus ni memang mai dari Ninawai. Tadi tak ada siapa pernah tahu Ninawai ni kampung Yunus bin Matta. Tak ada siapa pernah tanya macam tu. Tiba-tiba kamu tanya. Jadi kenapa Nabi boleh tahu? Kerana Yunus Nabi dan aku juga Nabi. Nabi tahulah, Allah dah cerita habis lah. Jadi kampung Ninawai ini kampung Yunus bin Matta. Baik. Jadi Ninawai ini berada di kawasan Mosul di Iraq. Dan kaum Nabi Yunus alaihi salam menyembah berhala. Maknanya kebanyakan umat Nabi-Nabi terdahulu, kebanyakan mereka Allah utuskan Nabi kerana mereka melakukan kesilapan. Ada yang sembah berhala, ada sembah pokok, ada sembah matahari. Maka diutuskan Rasul, utusan Allah, untuk kembalikan mereka kembali menyembah Allah, tinggalkan sembahan berhala. Jadi ini tugas para anbiya, juga tugas Nabi Allah Yunus alaihi salam, untuk kembalikan balik penduduk Ninawai kembali menyembah Allah, tinggalkan sembahan berhala. Baik. Nabi Yunus alaihi salam berinteraksi dengan kaumnya dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada mereka, serta bertujuan untuk mereka kembali menyembah Allah. Akan tetapi mereka tidak menyahut seruannya. Baginda mengingatkan mereka tentang azab Allah. Kemudian baginda keluar daripada kelompok mereka sebelum datangnya izin Tuhan kepada baginda untuk keluar meninggalkan kaumnya. Tuan-tuan, Nabi Allah Yunus alaihi salam berdakwah kepada umat dia, jangan sembah berhala, jangan sembah pokok, sembah Allah. Dakwah. Tapi bapak ni ketegak. Buat tak tahu baru nak bulan 4 tak tahu, baik ketegak tu. Tak mau dengar, langsung cakap. Apa yang Nabi Allah Yunus AS dakwah, semua mereka tolak. Jadi sampai satu tahap Nabi Yunus kata apa? Allah akan turunkan azab dalam tempoh 3 hari. Allah akan turunkan azab. Bertunggulah kalau mereka tak dengar. Kalau teruskan duk sembah berhala, sembah pokok, sembah matahari, sembah apa pun selain pada Allah, kalau tak bertaubat, Allah akan turunkan azab.
Jadi waktu tu Nabi Yunus AS keluar dari kampung tinggal, belum diizinkan Allah. Allah tak bagi izin lagi, dia keluar dah. Karena bimbang, kalau azab Allah turun dengan dia kena, takkan nak tunggu lagi. Allah akan turunkan azab tempat ni, maka jangan duduk kita ni, keluar. Kerana mereka ni tak dengar dah, memang teruk dah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka Nabi Allah Yunus AS tinggalkan kaum dia, kerana dah bagi tahu dah azab Allah akan turun kalau kamu tak bertaubat dalam tempoh 3 hari. Nabi Yunus keluar jauh dari kampung ni. Tuan-tuan, umat Nabi Yunus, mereka ada satu undang-undang. Undang-undang mereka yang dahsyat, siapa-siapa yang berbohong hukumannya bunuh. Bohong tak cakap banyak dah, bunuh. Tu hukuman dia. Hamlah kencing sikitnya, jawapan dia bunuh terus. Kalaulah undang-undang tu bak sampai sekarang ni, jam. Ramai mana mampu dah. Bak kencing rata tempat lah ni. Tang tu kencing, tang ni kencing. Hari ni habis. Bohong sedia. Jadi kalau undang-undang diguna pakai sampai sekarang, habis kita. Tak ada bohong sepatah pun. Jadi undang-undang Nabi Yunus, siapa bohong, hukumannya bunuh. Berat sungguh kesalahan berbohong ni. Jadi bila Nabi Yunus kata Allah akan turunkan azab dalam tempoh 3 hari, lalu baginda keluar tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah meninggalkan kaumnya, baginda menaiki kapal untuk membawa diri. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah, tu ringkas sangat. Cuma bila kita tengok balik kisah Nabi Allah Yunus AS, waktu Nabi Yunus tinggalkan kaum dia, hari dah jalan dah. Dalam tempoh 3 hari Allah akan turunkan azab. Jadi tuan-tuan, Nabi Yunus tengok dari jauh azab dah nak turun dah. Langit hitam, api merecit celah-celah awan tu. Mana ni nak turun apa ni? Takut tengok keadaan tu. Nampak dari jauh dah nak turun dah azab. Dan penduduk kampung Ninawai waktu tu, bila mereka tengok jadi keadaan macam tu, mereka semakin berasa betul dah yang Yunus bagi tahu. Rupanya Yunus duk suruh kita sembah Allah, Tuhan yang bernama Allah ni, suruh tinggalkan berhala ni. Rupanya apa saya ni? Kalau tak sembah yang dia sebut tadi, kalau tak sembah Allah, tak tinggalkan berhala ni, azab akan turun. Tu dia nampak lah. Rupanya dakwah Yunus ni betul. Pakat duk bimbang lah. Pakat duk takut lah. Takut tak takut tuan-tuan sekalian, sampai tahap mak tak kenal anak, anak tak kenal mak. Ni takut yang memang takut sungguh ni. Dengan keadaan yang begitu gerun. Jadi bila tengok azab nak turun, mereka buat apa ni? Maka waktu tu pakat-pakat taubat habis, minta ampun. Percaya dah kat Nabi Yunus. Beriman dah dengan Nabi Yunus, dan mereka akan tinggalkan berhala. Tolonglah jangan azab. Mereka sempat bertaubat kepada Allah, lalu Allah tahan azab. Azab tak jadi turun. Dan mereka percaya dah, beriman dengan Nabi Yunus AS. Cuma Nabi Yunus tengok dari jauh, padat mula nak turun, tiba-tiba tak turun, azab tak jadi. Sudah. Seolah-olah macam bohong. Hang kata azab turun 3 hari ni tak turun pun. Lepas tu nak balik. Undang-undang dia sama bohong bunuh, mampu nampak ke mana ni? Padahal kalau dia balik, dia percaya dah, dia percaya, dia tahu Yunus tak bohong pun. Cuma situasi jadi terbalik. Kerana Nabi Yunus kata azab akan turun dalam masa 3 hari, tiba-tiba tak turun. Jadi seolah-olah berbohong. Kerana berbohong maksudnya apa? Al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Aduh bohong. Dia berikan berita yang berlawanan dengan situasi semasa. Contoh, dia habaq kat orang ramai, hujan lebat tu, pergi tengok setitik pun tak. Padahal luar cerah elok tak ada hujan, dia habaq hujan. Ini orang panggil pembohong. Ini bohong ni. Selagi tak betul, tak bertepatan dengan keadaan semasa, ni dipanggil berbohong. Ada orang kata dia dah dapat dah majoriti. Kan dia kata ada dapat dah kan number apa sekian-sekian. Dia takkan disebutkan betul selagi mana tak ada bukti. Tunjuk dua bukti betul ke? Jadi kalau sekadar bagi tahu dan keadaan semasa tak macam tu pun, ni orang panggil berbohong. Jadi bohong ni bagi tahu benda yang tak betul. Sebetulnya bagi tahu hak ni dia bagi tahu benda yang berlawanan dengan benda tersebut. Jadi dia kata azab akan turun dalam masa 3 hari, tiba-tiba tak turun. Seolah-olah nampak macam berbohong, padahal memang nak turun dah. Waktu percayalah. Jadi Nabi Yunus AS tak balik. Pergi mana ni? Pergi tepi pelabuhan, tepi pantai, tepi tempat pelabuhan. Baik, bawa diri di tempat tersebut. Kemudian baginda menaiki kapal untuk membawa diri. Pergi tepi pelabuhan untuk cari kapal mana naik, ada orang kenal.
Geng-geng kapal ni kenal Nabi Yunus AS. Ajak naik, sila. Main naik kapal kami. Seronok mereka, Nabi naik dengan mereka. Baik. Apabila kapal sudah berlayar di lautan, angin telah bertiup kencang dan kapal nyaris tenggelam. Lalu mereka membuat undian untuk mencampakkan seseorang dari kalangan mereka ke dalam laut, bertujuan untuk ringankan bebanan dalam kapal. Maka undian tersebut terkena kepada Nabi Yunus, lalu baginda dicampakkan ke dalam laut, dan akhirnya baginda ditelan oleh ikan hut, iaitu ikan paus. Baik, jadi bila naik kapal, saat kapal tengah berjalan, berlayar, sampai di tengah lautan, kapal yang semua layang elok, kapal mereka berhenti, tak berjalan. Kapal ni elok je berjalan. Awak ni tak berjalan. Duk penin dah. Cari jalan ni. Hampir tengok asal kot tayar pecah ke apa. Minyak hitam korang ke yang kering ke. Ingat kereta ke. Dah contohlah nak abang. Kot-kot ada apa-apa masalah yang menyebabkan kapal tak berjalan. Pergi cek tengok. Sauh jatuh ke. Menyebabkan tersangkut ni. Pergi cek semua clear. Tak ada apa langsung masalah. Tapi awak tak berjalan ni. Duk heran. Nabi Yunus tahu dah. Nabi Yunus kata, kapal ni takkan berjalan selagi mana kamu tak campakkan seseorang yang lari daripada perjuangan. Yang lari daripada sebelum, yang keluar sebelum izin. Dia lah, dia tahu salah ni. Yang salah dia ni. Keluar sebelum dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kapal ni takkan berjalan selagi tak tahu dia ni turun masuk dalam laut. Lagi itulah takkan berjalan. Jadi nak tahu siapa? Tahu saya. Dia kata, kalau nak kena tok seseorang dan kamu lah orang tu, kami takkan tok. Tok ni bahasa utara. Itu tok ni tambah pula tok ni, mampu. Kita duduk kampung Belek kan, bukan duduk Berlin. Duduk kampung Belek. Nak cakap orang kampung Belek lah. Jadi siapa yang kalau nak kena campak tu adalah kamu, kami takkan campak kamu wahai Yunus. Takkan kamu nak campak Nabi Yunus? Tak gamak. Tuan-tuan, kita pergi, contohlah kita buat kepakatan, jom kita pergi Pulau Pinang naik feri. Naik feri. Sampai tengah-tengah laut, feri tak boleh jalan. Dan nak kena campak, salah seorang ada atas feri. Tuan-tuan, ramai-ramai takkan tuan-tuan gamak. Dia kata, jom buat mesyuarat nak tok siapa ni. Dalam mesyuarat, dia kata, kita tok Rainbow lah. Kata Rainbow. Try tok tengok, try. Nanti aku berenang naik balik, seorang-seorang aku tok pula ni. Maksudnya apa ni? Kawan kita pun tak gamak nak tahu, takkan nak tok Nabi. Kawan sahabat kita pun tak gamak nak campak dia. Takkan nak campak ni. Jadi semua berkat tak, kami takkan campak kamu Yunus. Baik, kalau macam tu buat undian. Memang kita buat undian. Jadi buatlah cabut nama ke sekian-sekian, buat undian nak tengok nama siapa naik. Ada kata guna kayu dan sebagainya, tak apalah. Cuma nak sebut bila diundi, 3 kali undi, 3 dapat kat Nabi Yunus AS. Bila dibuat undian, maka dapat kat Nabi Yunus. Tetap naik nama Nabi Yunus. Jadi tak cakap banyak dah. Nabi Yunus AS campakkan dirinya masuk ke dalam laut. Tuan-tuan, kerana mereka tengok siapa yang kena tok dalam laut ni takkan selamat. Dengan keadaan laut yang bergelora ni, hang reti berenang pun jam. Kita duk dengar orang lemah, jatuh bot, jatuh kapal dan sebagainya. Orang hak pergi tengah laut tu tak reti berenang lah. Dah, orang yang minat mancing, orang yang minat pergi duduk tengah laut ni, orang yang mahir berenang. Sebab tu dia pergi. Kita tak pergi sebab apa? Kalau jatuh mampu noh kayu. Pok tu tahu dah kalau jatuh dia reti lah. Selamat. Maksudnya dia mahir berenang. Nelayan-nelayan dan sebagainya. Semua ni kaki berenang. Tiba-tiba ramai yang kita dengar bila jatuh dengan ombak yang kuat yang pasang, mati lemah. Maksudnya hak mati lemah tu bukan tak berenang, reti. Tapi main dengan laut keadaan macam tu, jam. Jadi tengok laut bergelora macam tu, nak tahu seorang-seorang, oh tak boleh ni, kalau reti berenang pun masalah. Kerana laut ni tengah-tengah duk bergelora, dahsyat. Jadi kalau siapa yang terjun masuk, memang adat kata mati. Tak selamat. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datang seekor ikan telan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bahasa mudahnya, kalau tak telan pun mati. Dan keadaan laut macam tu, tak telan pun mati dah. Tiba-tiba ikan pun main telan, confirm mati. Balik kampung, bagi tahu orang kampung ni, Yunus kena telan ikan, mati dah. Confirm, ikan telan dengan tak mati. Tuan-tuan bisa duduk dalam perut ikan. Saya duduk dalam perut ikan tak pernah. Ikan duduk dalam perut saya pernah. Dan tuan-tuan pun macam tu lebih kurang.
Kita tak pernah duduk dalam perut ikan dan kita tahu perut ikan ni bukannya luah, bukannya selesa. Sempit, gelap. Dengan keadaan tak selesa, tak sesuai untuk kita duduk. Perut ikan. Ibu-ibu duduk siang termenung, duduk siang siakap kan, siangkan tenjaru kan. Tengok dalam perut ikan ada binatang apa? Maksudnya betul bukan tempat duduk. Kalau besar ikan tu, betul lah lebih kurang. Tak mana ruang nak duduk. Dengan darahnya, dengan lendiak dan sebagainya. Oh, tak boleh duduk orang tu. Jadi kalau kena telan, walaupun tak kena gigit, kena telan saja, tak boleh duduk. Itu bukan tempat sesuai duduk. Lepas tu dengan gelap pula, tak nampak apa. Nak menyawa macam mana? Jadi bubu rahmati Allah, dia berkata confirm mati. Yunus AS mati. Padahal ikan, seluruh binatang, mereka mengenali Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kenal semua Nabi-Nabi Allah. Lepas tu binatang tak makan. Dia kenal Nabi, kita yang tak kenal. Binatang seluruh makhluk kenal. Lepas tu dalam kisah Nabi Allah, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, waktu abang-abang dia bagi tahu ayah Yusuf kena makan dengan serigala. Abang ingat Nabi Yaqub nak percaya? Binatang kenal ni Nabi Allah. Dia takkan makannya. Lepas tu Nabi Yaqub tak percaya apa anak dia mati. Binatang takkan makan. Orang biasa, bukan Nabi. Dia bukan Nabi, orang biasa. Cuma orang yang alim, orang yang warak, orang yang jaga makanan, orang yang jaga hukum-hukum Allah, mereka ni pun binatang kenal. Tak makan. Kalau tak salah saya, Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah diikat di satu tiang. Kemudian mereka nak bunuh, dilepaskan seekor singa yang lapak. Tuan-tuan, singa tu lapak dah. Tak lapak pun mampu lagi dah, singa. Anjing hauk sedikit pun selerak dah. Singa. Ni lepas singa yang lapak pula, matilah kita. Kena ikat, tak boleh buat apa. Mereka nak bunuh Imam Ahmad dengan cara yang kejam. Jadi dilepaskan seekor singa yang lapak. Lalu singa tu buat apa? Dia pusing keliling, dia tengok atas bawah. Dia angkat ke tangan dia bawah atas bawah ni. Dia angkat kaki depan dia bawah atas bawah ni. Tapak kaki singa besar muka kita. Dia boleh nampak bengong betul. Singa besar. Kita duduk tengok dalam TV kecil. Besar singa ni. Jadi tapak tangan, tapak kaki dia pun besar-besar. Ni dia angkat bawah atas kepala bawah Imam Ahmad. Dan orang yang duduk tengok Imam Ahmad waktu tu, dia tengok sikit pun tak ketak. Muka bodoh buat tak tahu Maksudnya tak takut langsung. Tapi waktu singa tu mula berkeluar lidah jilat pipi ni, duk jilat pipi dah, waktu tu baru muka dia berubah. Nampak macam ketakutan. Tiba-tiba singa tak jadi makan, turun kaki masuk balik sangkak dia, lena. Lapak tapi tak makan. Pok ni buka balik tanya, tadi kami tengok singa duk lintah depan hang tak takut. Singa tak angkat kaki botah kepala bau pun tengok muka hang tak takut langsung. Tapi waktu dia jilat muka hang baru nampak hang takut. Takut ke waktu tu? Baru nak takut lain tu. Kena jilat baru nak takut. Imam Ahmad kata dah tak takut Lepas tu muka berubah sebab apa? Muka aku berubah sebab duk fikir ayat liok singa ni najis ke tak? Duk fikir sampai merah muka, tak pernah jumpa dalam kitab dia dah. Fikir hukum sampai merah muka, bukan pasal takut, pasal fikir hukum. Imam Ahmad. Dan katanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang yang daging badannya tumbuh daripada sumber yang halal 100%, tak ada yang syubhah, apatah lagi haram. Orang yang makan benda yang halal semata-mata, binatang buah takkan makan. Ni ulama sebut, orang yang makan makanan halal semata-mata, orang macam ni binatang buah takkan makan ni. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, kita nak tahu makan kita ni makan halal ke, makan syubhah ke, makan haram, pergi menerak depan mulut boya. Kalau boya tak ngap, tu tanda kita ni makan benda yang halal semata-mata. Tak, dan boya anjing pun tokak lah betih kita ni. Makanan kita tak jaga langsung. Orang yang jaga, binatang kenai. Nak makan kau kena tengok daging dia bersih elok. Baik, kalau orang biasa pun binatang kenai, tambah Nabi Allah. Ni Yunus alaihi salam, utusan daripada Allah kepada penduduk bumi. Lalu Allah hantar ikan bukan main nak makan, tapi main selamatkan Yunus alaihi salam. Nabi Allah, dia melakukan kerja dakwah yang Allah suruh. Dia buat yang Allah suruh, dia tinggalkan yang Allah larang. Allah akan jaga dia. Kita dah sebut dah, siapa yang jaga agama Allah, Allah akan jaga dia dunia sampai akhirat.
Nabi Yunus tak ditelan ikan, walaupun ditelan ikan tak mati. Kenapa? Allah jaga. Mailah siapa telan pun jangan bimbang, Allah jaga. Nabi Nuh tak tenggelam, umat dia tak tenggelam dalam laut banjir besar. Kenapa? Allah jaga. Orang ni mati habis hancur lah, depa Allah jaga. Nabi Ibrahim kena bakar dengan api, tak terbakar. Duduk dalam api dah, tak terbakar. Allah jaga. Nabi Ismail kena sembelih, tak mati. Kenapa? Allah jaga. Kalau Allah jaga, tak ada mudarat satu pun boleh kacau kamu. Jadi ikan telan bukan nak bagi mati, nak selamat. Baik. Jadi Nabi Allah Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan, kemudian baginda berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Bukan sa'nah, 40 hari duduk dalam perut ikan. Kita perhabis sikit ni cerita. Kemudian dalam tempoh tersebut, baginda mendengar bunyi ikan paus dan juga ikan kecil bertasbih. Ikan paus bawa turun ke laut yang paling dalam. Ikan paus bila telan Nabi Yunus AS, dia berenang masuk ke laut yang paling dalam, bawah dasar. Dan waktu berenang di dasar, Nabi Allah Yunus AS mendengar semua makhluk yang berada dalam laut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Makhluk-makhluk apa? Rumpai laut ke, batu karang ke, apa-apa yang ada di dasar laut, pasang-pasang ikan-ikan kecil, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Kalau kita manusia tak erti nak bertasbih, tak mau nak puji Allah, lebih baik jadi pasang dengan duk jadi orang. Pasiak, binatang, pokok, tumbuh-tumbuhan, rumpai laut mentasbih pada Allah, kita takkan tak tasbih pada Allah, tak muji Allah, tak sujud dan rokok pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi teruk pada binatang tu, lagi teruk pada pasiak, lagi teruk pada batu karang dan sebagainya. Baik jadi binatang tu senang. Jadi Nabi Yunus dengar kalimah tasbih dalam tengah laut. Ni maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dalam keadaan itu, baginda bermunajat kepada Allah dalam kegelapan perut ikan paus dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-87. Allah dan Nabi Yunus sebut apa? Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zulumat. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ni orang zalim. Aku ni duduk dalam kegelapan yang nyata. Mau tak gelap? Tuan katanya malam. Gelap malam, gelap lautan, dan dalam gelap perut ikan. Gelap berganda-ganda. Tak ada tempat lain dah nak harap melainkan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebut banyak-banyak. Kita pun kadang gelap dengan dunia. Gelap dengan masalah. Kita gelap dengan sekian. Gelap dengan kawan benar ni. Dia banyak sangat kegelapan. Sujud kepada Allah tengah malam, duduk pejam mata bagi elok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebut bagi elok. InsyaAllah segala masalah kamu selesai. Allah ada. Luah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita tak sama. Jadi tempat yang paling sesuai untuk kita mengadu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu kita ni duduk dalam kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kami ni zalim ya Allah. Kami tak letakkan diri kami di tempat yang betul. Itu zalim. Orang yang zalim kat diri sendiri sepatutnya dia kena semayang, tapi dia tak semayang. Orang ni orang zalim. Zalim kat diri dia. Kerana dia membiarkan dirinya akan disamak api neraka Allah. Zalim kat diri kamu. Ya Allah, kami zalim, kami buat maksiat, kami buat dosa. Kami biar diri kamu terdedah dengan bahaya neraka-Mu ya Allah. Ampun dosa kami. Doa banyak-banyak. Ni doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Kemudian ringkas cerita tuan-tuan, kemudian ikan paus tersebut menuju ke tepi pantai, lalu keluarkan baginda yang berada dalam keadaan lemah. Allah juga menumbuhkan di keliling baginda tumbuhan daripada yaqtin. Dan selepas 40 hari 40 malam, Allah Subhanahu wa taala arahkan ikan paus untuk naik ke tepi pantai, kemudian luahkan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dan bayangkan 40 hari keluar daripada perut ikan, maknanya tak makan, tak minum, keadaan lemah. Disebutkan keadaan Nabi Allah Yunus alaihissalam umpama burung yang baru menetas. Kulit tak ada, kecut noh. Kecut habis kulit. Duduk dalam perut ikan. Jadi bila diluahkan di tepi pantai, lalu Allah tumbuhkan di keliling baginda tumbuhan daripada yaqtin, iaitu sejenis buah labu.
Allah bawa naik pokok labu. Dan katanya tuan-tuan, pokok labu ni boleh makan daripada semua benda. Batang dia boleh makan, dahan dia boleh makan, daun dia boleh makan, buah dia boleh makan, semua boleh. Buah labu. Sejenis buah labu. Sejenis daripada buah jenis labu. Dan buah labu ni lah tuan-tuan dirahmati Allah, yang Nabi suka makan. Nabi, antara buah yang Nabi suka makan, buah labu. Mesti ada manfaat. Dan kalau tak ada manfaat, buat apa Nabi Allah naikkan, Allah tumbuhkan pokok labu di keliling pantai tu? Awak tak boleh naik pokok petai. Kenapa Allah tak tumbuhkan di keliling Nabi Allah Yunus tu buah cempedak kan? Tak, boleh naik buah labu. Pokok sejenis pokok yang akan keluarkan buah labu. Mesti ada manfaat. Dan Nabi, antara buah yang Nabi suka makan, buah labu. Maknanya buah ni mesti ada manfaat. Batu ibu yang dirahmati Allah sekalian, saya pernah dengar tuan-tuan dirahmati Allah, buah labu ni buah yang taklah boleh lawan dengan buah lain. Dia tak pernah sedap. Nak kena sedap, buah lain sedap lagi. Dari buah ni tak pernah sedap. Batu tuan-tuan, Nabi ambil buah labu. Nabi suka buah labu. Seolah-olah gambaran tuan-tuan, kalau letak di dalam satu talam, buah mikai, buah labu, buah manggis, buah sedap-sedap, letak celah-celah tu buah labu. Baik agak-agak orang akan samak buah apa tu. Demikian cerah lah. Manggis bulan bokek. Habis ambil. Lalah tinggal buah labu Lepas tu kita dah ambil buah labu, tak apa, kenyang lah. Padahal tak mau. Buah labu ni antara buah yang orang tak apa nak mau. Orang tak apa nak minat. Berbanding dengan buah lain. Jadi perangai Nabi, sifat mulia Nabi SAW, Nabi ambil yang tak apa nak sedap, yang sedap bagi kat orang. Boleh terjemah kot tu juga. Maksudnya hak sedap ambil kat hamba, tak apa tak sedap main kat aku. Ni perangai Nabi. Dan perangai inilah yang mak-mak kita buat, mak ayah kita buat. Dia sanggup makan hak tak sedap, tak apa, bagi anak dia hak sedap. Dia ambil hak makan baki-baki tu, tak apa. Tengok pengorbanan yang mulia ni. Rasulullah lebihkan orang lain berbanding diri dia. Tu Nabi. Dan perkara ni berada kat diri Nabi, yang ada kat sifat ni ada kat Nabi semenjak Nabi berada pada ketika bayi. Waktu ulama catat, waktu Rasulullah SAW disusukan oleh ibunya Halimatus Sa'diyah, tuan-tuan, katanya Nabi hanya susu sebelah, tak menyusu dengan dua-dua belah. Padahal boleh dua-dua belah, tak, sebelah Nabi isap susu. Kenapa? Kerana sebelah lagi dibiarkan kepada adik-adik abah-abah lain. Kerana Halimatus Sa'diyah pun ada anak lain yang duk menyusu lagi. Jadi Nabi minum sebelah, sebelah lagi taruh kat adik-adik lain. Ingat juga kat orang lain. Kita kalau menyusu dua-dua kita balas. Hak orang lain pun nak juga. Maksudnya kita ni tak fikir angkat orang. Tapi sifat mulia ni ada kat Nabi semenjak Nabi bayi. Nabi buat dah perangai tu. Jadi buah labu ni buah yang sangat manfaat. Ada manfaat yang besar. Kalau tidak, Allah takkan naikkan, tumbuhkan di keliling pantai untuk diberikan kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam. Jadi buah labu ni buah yang luar biasa. Baik. Lalu Nabi Yunus kembali kepada kaumnya dan baginda mendapati mereka telah menyesal dengan apa yang mereka telah lakukan terhadap Nabi mereka. Mereka beriman dan memperbaiki keadaan diri mereka. Sebilangan besar dari kaumnya telah beriman dan para ulama menyebutkan bahawa bilangan mereka yang beriman ialah 120,000 orang. Jadi mereka menyesal dengan kesalahan yang mereka lakukan, lalu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Nabi Yunus alaihissalam. Dan sedikit faedah disebutkan, Yunus bin Matta, nama Nabi Yunus, Yunus bin Matta. Dan Matta bukanlah nama bagi ayah baginda, tetapi nama bagi ibu baginda Yunus alaihissalam. Jadi kalau tuan dengar nama Yunus bin Matta, Matta tu nama mak dia, bukan nama bapa. Macam Isa bin Maryam, Maryam bukan pak dia, mak dia. Jadi Yunus bin Matta, ada ayah tapi disandarkan nama dia dengan mak dia, Yunus bin Matta. Seseorang Nabi tidak dibinkan kepada si ibu, melainkan Yunus bin Matta dan Isa bin Maryam alaihi wassalam. Baik. Kemudian Yunus adalah Dhunnun, orang yang berada dalam perut ikan paus. Batu dalam ayat Quran, dalam surah Al-Anbiya, Allah sebut wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaih. Itu ada ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Anbiya, disebutkan wa dhannun.
Ataupun Dhunnun. Dhunnun ni siapa dia? Yunus alaihi salam. Iaitu orang yang berada dalam perut ikan. Sebahagian ulama menyatakan pokok labu itu mempunyai kelebihan yang pelbagai. Antaranya daun pokok labu itu sangat lembut lagi enak. Kemudian banyak daun pokoknya sehingga boleh dijadikan teduhan. Daun dia berlambak sampai boleh jadi teduh, tempat teduh. Kemudian tidak dihinggap oleh lalat. Labu lalat tak mai. Kemudian buahnya boleh dimakan daripada awal keluar, iaitu putih, sehingga masak. Maksudnya baru keluar boleh makan, dah keluar sat pun boleh makan, lama dah keluar anytime. Namanya buah labu boleh makan belakang. Sebut ni antaranya kelebihan buah ni. Putih pun boleh makan, tak putih pun boleh makan. Kemudian boleh dimakan secara mentah atau dimasak. Rekah terus tahun tu pun boleh, balik masak buat lemak pun boleh. Boleh belakang. Dan kulit dan biji benihnya juga mempunyai manfaat yang banyak. Labu juga mampu mencerdaskan otak, dan terdapat banyak lagi kelebihan labu selain yang disebutkan di sini. Lagi banyak lagi kelebihan buah labu yang disebutkan oleh para ulama, dan cuma disebutkan yang itulah antara kelebihan buah labu. Dan kalau tak ada kelebihan, Allah takkan tumbuhkan di tempat Nabi Yunus AS diluahkan oleh ikan poh tadi. Jadi tuan-tuan, ibu, ayah dan rahmat Allah sekalian, mudah-mudahan kisah Nabi Allah Yunus AS memberikan kepada kita sedikit sebanyak manfaat untuk kita bersama, dan mudah-mudahan dapat kita ambil beberapa pengajaran dan iktibar daripada kisah yang agung berlaku kepada utusan Allah yang bernama Yunus alaihi salam. Insya-Allah ada masa lapang berpanjang, kita jumpa lagi masa akan datang, dan kita akan sampai pada kisah Nabi Allah Daud alaihi salam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam, saya mohon ampun dan maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.